Salam sejahtera murid-murid, bersua kembali bersama Cikgu Hajina dalam Pendidikan Moral Tahun 5. Baiklah murid-murid, hari ini Cikgu akan mengajar unit 14 toleransi. Standard kandungan 14, amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Standard pembelajaran 14.1, mengenal pasti contoh amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, diharap murid dapat menyatakan dengan betul contoh amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Kriteria kejayaan. Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Baiklah murid-murid, kita lihat apakah maksud toleransi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, toleransi bermaksud keterbukaan, kelapangan hati, kelapangan dada, keluasan fikiran dan sifat mudah memaafkan. Baiklah murid-murid, keterbukaan ini bermaksud kita sentiasa bersikap terbuka, sedia menerima pendapat ataupun keputusan bersama pendapat orang lain. Jadi kita sentiasa berusaha untuk sentiasa mengambil berat terhadap kepentingan orang lain juga. Jadi selain daripada itu, sifat mudah memaafkan ini maksudnya apabila seseorang itu memohon maaf bila melakukan kesalahan, kita sedia untuk memaafkan orang tersebut. Keluasan fikiran maksudnya kita sentiasa menerima apa sahaja terutama sekali dalam hidup masyarakat. Contohnya sekiranya ada program ataupun perayaan yang melibatkan pelbagai kaum ataupun agama, kita bersedia untuk sama-sama meraihkan perayaan tersebut. Itu antara contoh sikap toleransi. Seterusnya kita lihat buku teks muka surat 130 hingga 131. Tajuknya bertoleransi membawa kesejahteraan. Okey, di dalam petikan tersebut terdapat situasi berkaitan dengan program dalam sebuah kampung ataupun kawasan kejiranan. Cikgu tolong bacakan teks. Kita sama-sama fahami apakah isi kandungan petikan tersebut. Ya murid-murid? Baik, cikgu bacakan ya. Kawan-kawan, kita tidak boleh menggunakan gelanggang permainan pada Sabtu ini. Mengapakah kita tidak boleh menggunakannya? Bukankah kita telah menempa gelanggang tersebut lebih awal? Saya pun tidak pasti, Steven. Encik Hamid ingin berjumpa dengan kita untuk membincangkan masalah ini. Baik, ini adalah dialog antara 3 sekawan yang tinggal satu kampung ataupun satu kawasan kejiranan. Baik, situasi ini adalah melibatkan Kumar dan rakan-rakannya yang telah menempa gelanggang permainan di Kampung Matang untuk mengadakan latihan sepak takraw ya murid-murid. Okey, kita lihat seterusnya. Selamat pagi Encik Hamid. Selamat pagi Kumar, Jidin dan Steven. Mengapakah kami tidak dibenarkan menggunakan gelanggang ini, Encik Hamid? Okey, jawab Encik Hamid. Semalam saya menerima panggilan telefon daripada ketua kampung. Beliau menyatakan bahawa klinik kesihatan akan mengadakan kem pemeriksaan kesihatan di dewan ini pada hari Sabtu. Beliau juga meminta saya berbincang dengan kamu untuk memberikan laluan kepada program itu. Kami telah membuat tempahan lebih awal, Encik Hamid. Lagipun, kami perlu membawa persediaan untuk perlawanan tidak lama lagi. Saya faham akan perasaan kamu. Program ini melibatkan seluruh masyarakat kampung ini. Saya berharap agar kamu dapat bertolak ansur dalam hal ini. Okey. Seterusnya,
Saya cadangkan kita tunda latihan tersebut pada minggu hadapan. Saya bersetuju. Kita patut mengutamakan masyarakat. Demikianlah jawapan daripada 3 sahabat ni tadi. Okey, akhirnya Encik Hamid, saya bangga dengan sikap toleransi kamu. Semua amalan ini akan meningkatkan semangat hidup bermasyarakat. Terima kasih. Maksudnya tadi sikap toleransi kamu semua yang murid-murid, okey, sama-sama Encik Hamid. Okey, maksudnya di sini selepas perbincangan mula-mula tadi, 3 sekawan ini rasa tidak puas hatilah kerana mereka telah menempah gelanggang tersebut. Jadi mereka akan mengadakan latihan untuk persediaan dalam pertandingan sepak takraw. Namun begitu, Encik Hamid ni tadi memberitahu mereka bahawa gelanggang ataupun tempat tersebut akan digunakan oleh masyarakat kampung untuk program pemeriksaan kesihatan. Jadi setelah berbincang, walaupun mulanya 3 sahabat ini tidak puas hati, akhirnya mereka bersikap terbuka dan menerima pendapat yang telah diberikan oleh Encik Hamid. Kerana menurut Encik Hamid, program kem pemeriksaan kesihatan itu adalah sangat penting kepada masyarakat kampung. Jadi dengan senang hati mereka menunda latihan ke minggu hadapan. Walaupun sebenarnya latihan mereka juga penting ya murid-murid. Namun kerana untuk kepentingan keseluruhan masyarakat, mereka sanggup korbankan masa latihan mereka. Jadi, dari sini kita lihat sikap toleransi telah diamalkan oleh 3 sahabat ini. Jadi Encik Hamid pun bangga kerana mereka mementingkan hubungan antara masyarakat. Dan Encik Hamid mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga ini. Jadi, rumusannya murid-murid, betapa pentingnya kita bersikap toleransi. Sekiranya kita perlu untuk mengorbankan masa dan keperluan kita, sekiranya ada perkara yang lebih penting daripada apa yang kita hendak lakukan, kita hendaklah memberi ruang ya, sentiasa bersedia, bersikap terbuka dengan lapang dada. Okey, kita lihat seterusnya. Contoh sikap toleransi yang kita boleh lihat ataupun amalkan dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, sentiasa mementingkan keharmonian ataupun kedamaian dalam masyarakat. Apabila kita mementingkan keharmonian, jadi secara tidak langsung kita akan bersikap bertolak ansur dan terbuka. Selain daripada itu, menghormati hak dan kewajipan masyarakat lain walaupun berbeza agama atau bangsa. Jadi, bila kita mengamalkan sikap menghormati hak dan kewajipan orang lain, secara tidak langsung kita dapat mengekalkan keharmonian dalam hidup bermasyarakat. Tidak kira agama atau bangsa, sentiasa saling menghormati. Seterusnya, menghargai perayaan masyarakat beragama ataupun berbangsa lain. Jadi, walaupun perayaan itu bukan perayaan kita, tapi kita sentiasa menghargai, saling kunjung-mengunjung dan tidak, maksudnya contohnya perayaan berbangsa Cina iaitu Tahun Baru Cina. Keadaan akan menjadi bising apabila masyarakat ini bermain mercun. Mungkin ianya jadi satu gangguan kepada kita. Walau bagaimanapun kerana itu adalah adat rasa mereka, kita kena menerimanya dengan perasaan terbuka. Jadi lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan keadaan ini. Itulah yang dikatakan sebagai menghargai perayaan masyarakat lain ya.
Seterusnya, bertolak ansur bagi mengelakkan persengketaan. Seperti kisah Kumar dan rakan-rakannya tadi, mereka bertolak ansur untuk mengelakkan persengketaan dengan orang-orang kampung. Walaupun latihan pertandingan mereka sangat penting, namun kem kesihatan itu lagi penting untuk semua masyarakat kampung. Seterusnya, mudah memaafkan kesalahan masyarakat lain, tak kira agama atau bangsa. Tambah-tambah lagi kalau hidup dalam satu kejiranan. Sekiranya ada kesalahan, contohnya jiran yang sebelah tu mungkin tanpa sengaja ada membela kucing dan kucing tu masuk rumah kita, jadi mungkin mendatangkan, contohnya dia membuang najis dan sebagainya, mungkin kita rasa kurang selesa. Jadi sekiranya tanpa disengajakan jiran lain memohon maaf, kita hendaklah sedia memaafkan kesalahan tersebut kerana tanpa sengaja. Baiklah, demikianlah tadi antara contoh-contoh sikap toleransi. Jadi banyak lagi contoh-contoh lain yang murid-murid. Baik, seterusnya tugasan hari ini. Baik, tugasan hari ini cikgu nak murid-murid semua salin semula latihan ini dalam buku latihan. Kemudian isikan tempat kosong dengan perkataan yang disediakan di sini. Pastikan pernyataan yang ada ini bertepatan dengan jawapannya. Jawapan ni bertepatan dengan pernyataan yang ada di sini. Jadi pastikan murid-murid baca dengan teliti dan pilih perkataan yang sesuai untuk membolehkan pernyataan ini menjadi satu ayat bagi menggambarkan amalan toleransi yang sepatutnya diamalkan dalam hidup bermasyarakat. Okey, cikgu ulang semula. Murid-murid baca dengan teliti, kemudian pilih perkataan yang sesuai yang disediakan di sini bagi membolehkan pernyataan ini menjadi satu gambaran lengkap bagi menunjukkan amalan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saja untuk minggu ini, murid-murid. Sekian, terima kasih.